Jadi Sayyidatina Aisyah kata, siapa tadi Rasulullah tanya kan, dia kata muslimat ni datang cerita baguslah dia. Sayyidatina Aisyah cakap macam tu lah, kalau ayat kita lah, ayat orang Melayu kan, baguslah dia, bagus, rajin solatnya, ya, puasanya rajin, malam tak tidur solat. Rasulullah kata apa? Cukup. Dia baru, Sayyidatina Aisyah ni baru cerita banyak tu. Jadi Nabi terus, Rasulullah terus je cut, cakap Sayyidatina Aisyah cukup. Rasulullah kata, Allah tak pernah, kamu buatlah banyak mana pun amalan, Allah ni dia terima je. Dia tak pernah, dia tak lelah. Tetapi kamulah yang akan lelah. Rasulullah kata, kamu yang akan penat. Jadi jangan melampau dalam kita buat ibadah. Walaupun ibadah itu bagus, memang bagus, ya. Macam kita kerjalah, kerja hari-hari ni. Kalau kita buat over sangat, itu pun tak dapat, kan? Tapi jangan sampai kita ambil mudah. Yang dalam soal-soal kita Ta'ala, sunat je pun. Ayat kita kan, biasa kita dengar ayat orang Melayu kita kan, sunat je pun. Sebab sunat je pun belakang tu langsung tak buat, kan? Tak boleh. Rasulullah kata buat walaupun sikit, tapi istiqamah. Macam solat sunat duha, memang boleh buat sampai 8 rakaat setiap kali waktu duha. Daripada lepas naik setengah jam naik matahari sehingga 10 ataupun 15 minit sebelum zuhur tu, still lagi boleh buat sunat duha kan. Jadi panjang tempohnya tu. Rasulullah kata paling kalau ikut ilmu fiqhnya dalam 8 rakaat, ya. Tapi kita bukanlah kata tak boleh buat 8 tu, boleh nak buat kalau kita mampu. Tapi jangan sampai kita rajin buat 8 rakaat sehari 2, lepas tu langsung bertahun kita tak buat, kan? Lebih baik kita istiqamah, tiap-tiap hari buat 2 rakaat. Tapi istiqamah kita itulah dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu juga dengan menderma ke, bersedekah ke, biar orang kata, alah kamu bagi RM1 je, tak apa RM1, tapi tiap-tiap hari ataupun seminggu sekali masuk dalam tabung masjid ke mana-mana ke, tak apa. Daripada kamu bagi sekali bagi RM100, tapi nak jumpa lagi tu mungkin setahun lagi lah. Kita tak nak macam tu, sebab kita nak kalau boleh pahala kita ni everyday diperbaharui, ya. Jadi insya-Allah. Jadi kembali pada wuduk tadi, dah panjang cerita, intronya selalu panjang kan. Jadi kita balik tajuk kita tadi pasal wuduk tadi. Jadi wuduk ini sangat penting, ya. Sebab dia melibatkan sah batalnya solat kita. Sebab tu kita kena ambil berat soal wuduk ini. Dia bukan soal guna air banyak mana nak angkat wuduk, dia sah tak? Itu je ceritanya. Kalau air 1 botol, bangun ni masa bila dah tak ada air tu, 1 botol ni boleh ambil sekali wuduk, pandai juga, kan? Heran pula, kita sendiri heran dengan diri kita kan. Boleh pula bawa air ni masuk toilet, pergi angkat wuduk, cukup pula. Selama ni air berdua-dua turun, kan? Tak kisah pun, jenuh dalam TV tu duduk kempen jimat air, jangan banyak guna air kan. Menteri air pun jenuh belum cakap pasal air ni kan. Tapi kita macam relax je. Tapi bila tak ada air, baru pening kepala kita, boleh pula kita belajar 1 botol air ni untuk wuduk, kan. Yang penting sekarang ni, banyak air ke ataupun cukup air tu untuk berwuduk tu, mana nak jadikan dia sah untuk kita bawa solat, ya. Jadi dalil dalam Al-Quran menyebutnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafi' wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Apa maksud dia? Kita kena baca tu biar betul ya, tu ayat Quran satu. Itulah nas ataupun dalil. Kalau orang tanya kat mana kamu tahu nak kena basuh muka,
nak kena basuh kaki, lengan tu. Inilah ayatnya, iaitu surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala kata, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila solah, apabila kamu ingin mendirikan solat, faghsilu, faghsilu, maka kamu hendaklah kamu hendaklah berwuduk ataupun basuh, ataupun kita kata bersuci. Apa yang perlu dibasuh tu? Wujuhakum, wujuhakum ni wajah ataupun muka. Itu satu. Yang kedua, wa aydiyakum, tangan kamu, tangan kamu, ilal marafiq, dekat situ. Wa aydiyakum ilal marafiq, iaitu tangan kamu ini sehinggalah ilal marafiq tu maksudnya siku, hingga ke siku. Wamsahu biruusikum, yang tadi ni tengok ayat ni, ayat Quran ni, faghsilu, yang tadi wujuhakum basuh, faghsilu basuh, Tapi yang kedua ni wamsahu. Wamsahu maknanya sapu, biruusikum, kepala kamu. Sebab dia tak suka basuh. Tadi basuh faghsilu lain, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kamu ilal ka'bain, kepada dua buku lali, ataupun kita panggil dua mata kaki. Jadi dua buku lali. Itulah anggota yang wajib dibasuh sebab ada ayat Quran. Yang ini sahaja disebut di dalam ayat Al-Quran yang kena basuh ketika kita angkat wuduk. Semua orang tahulah, insya-Allah. Sebab saya kata tu insya-Allah, sebab ada tempat lain pernah saya mengajar, rupa-rupanya masih tak faham walaupun umur kita dah macam ni. Ingat ke basuh tangan tu wajib juga Ustazah? Ingat kan basuh telinga tu wajib juga? Sebenarnya tak. Yang wajib itu hanyalah yang pertamanya muka, yang kedua tangan sehingga siku, yang ketiga kepala, yang keempat kaki. Selain daripada itu adalah sunat sahaja. Sahaja pula tak buat dalam lepas ni, kan? Alah, ambil yang ni. Sebab apa? Masa tak ada air cukup, sebab ambil yang wajib je. Itu yang diwajibkan. Sebab kita dah tersepit tak ada air, ambil yang wajib saja. Kalau kita nak basuh semua-semua macam biasa tu, air banyak ni memang tak cukup lah. Apatah lagi ada kaedah je, nanti saya ajar. Sebab sangat bermanfaat pada kita. Dulu pernah saya mengajar tempat lain kan, cukup ke Ustazah banyak ni air? InsyaAllah cukup, tapi ada cara dia. Begitu jugalah cara ni boleh kita amalkan apabila kita naik flight, kita pergi Mekah, tempat-tempat yang susah, ada air ni, bubuhlah air sebotol mineral ni, bawa lah ke mana-mana. Kalau kita nak berwuduk, insya-Allah boleh pakai. Sebab tapi ada kaedah lah, supaya air yang kita gunakan itu dia tidak jadi mustamal, dia tetap jadi air yang mutlak. Itu kita kena faham cara dia. Kalau tak kena gaya, tak salah kita punya wuduk kita. Kemudian kita tengok sikit selain daripada ayat Quran tadi, iaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakbalullahu salata ahadikum iza ahdatsa hatta yatawadda. Rasulullah kata, apa maksudnya? Allah tidak menerima solat salah seorang daripada kamu apabila dia berhadas sehinggalah dia berwuduk. Maknanya
Orang yang tak ada wuduk ni dikira berhadas kan. Orang yang berwuduk itu dikira orang yang bersih. Barulah boleh solat. Maksudnya kalau tak ada wuduk tak boleh solat lah. Itu ceritanya. Kemudian kita kenapa selain daripada kita nak solat ni kita perlu berwuduk. Dan kalau boleh kita jadikan amalan kita sentiasa ada wuduk. Terutamanya kalau kita di rumah lah kan. Di rumah kita tak di mana-mana. Mungkin kalau di mana-mana payah sikit. Dah pakai siap-siap macam ni betul. Angkat wuduk habis pula. Kata nak pergi angkat wuduk lagi takkan satu kerja kita pula lah. Berhenti kereta nak wuduk lagi, berhenti kereta nak wuduk lagi kan. Kalau lah kita duduk rumah, kalau boleh jagalah masa kita itu bila kita ada ketikanya wuduk tu biar berpanjangan. Ya. Kenapa? Di sini Rasulullah SAW bersabda, saya baca makna dia saja je sebab mata dia panjang. Ya. Jadi di sini Rasulullah bersabda, ya, jika seorang mukmin berwuduk, maka keluarlah kesalahan dari mulutnya. Bila dia berkumur, Allah keluarkan kesalahan. Maksudnya Allah hapuskan dosa mulut dia tu, cakap tu. Tapi ni dosa-dosa kecil sahaja ya. Jangan nanti ada, saya teringat masa saya sekolah dulu. Ada seorang cikgu, ni cikgu jugalah, cikgu kita lah kan. Dia tak akan tudung masa tu. Jadi adalah orang tegur, cikgu tak baik, cikgu tak pakai tudung, dosa kan. Tak apa, saya ambil wuduk, habislah dosa saya. Ni ajaran sesat saya kata itu ajaran sesat. Sebab tak tutup aurat, hukumnya dosa besar, dia bukan dosa kecil. Benda yang kat wuduk ni dosa kecil. Antara contohlah, kita jalan-jalan kita terpandang orang lelaki pakai seluar pendek, tak boleh tengok aurat orang kan. Terpandang, bukan sengaja tengok, terpandang. Yang tu dikira dosa kecil lah, sebab kita bukan sengaja. Yang pertama. Tapi bila kita tengok yang kedua, itu dah dosa besar. Sebab itu kata pandang sekali je. Bila dia dah begitu, jangan duduk ikut. Boleh tahan juga. Jangan ya. Tak boleh. Jadi kata Rasulullah, maka keluarlah kesalahan dari mulutnya. Jika menghirup air ke hidung, ya, maka keluarlah dosa-dosa dari hidungnya. Dosa apa yang hidung ni? Ya, Allahu'alam. Banyak benda lah kot. Benda tak patut kita cium ke. Wallahu'alam. Itu Allah yang tahu. Tapi setiap anggota kita, setiap kali kita berjalan, setiap kali kita menghirup nafas, hidup dah maknanya anggota kita ni sentiasa dalam keadaan banyak yang buat dah dosa. Yang kita sedar, yang kita tak sedar, ya. Jadi Allah kata dia akan hilangkan dosa-dosa itu dari hidungnya. Dan jika dia membasuh muka, maka keluar dosa-dosa dari mukanya, bahkan keluar dari bawah pelupuk matanya. Ni mata kita ni, kalau kita tengok, kita ngantuk kan, kita tutup mata sampai pelupuk mata yang kecil itu. Allah kata kalau ada dosa, Allah akan hapuskan dengan sebab kita angkat wuduk. Maha pengasih penyayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika membasuh kedua tangan, maka keluarlah dosa-dosa dari tangannya, bahkan keluar dari bawah kuku-kuku tangannya. Tangan kita besar kan. Kuku ni kecil, antara benda yang kecil ada dekat tangan. Tapi kalau tak ada kuku bahaya kan, sakit juga kan. Tapi Allah umpamakan sehingga Rasulullah kata dosa yang ada bawah kuku kita tu yang kecil tu pun Allah akan hapuskan dengan sebab kita basuh tangan kat wuduk itu. Kemudian Rasulullah kata lagi, jika menyapu kepala, maka keluar dosa-dosa dari kepalanya, bahkan keluar dari dua telinganya. Jika membasuh kedua kaki, maka keluar dosa-dosa dari kakinya, bahkan keluar dari bawah kuku-kuku kakinya. Dan begitu juga dengan keadaan dia berjalan ke masjid dan solat sunat wuduk. Maknanya besarnya, banyaknya pahala yang Allah bagi dekat orang yang angkat wuduk, berwuduk. Jadi
selepas ni kita dah tahu, ya. Kalau sebelum ni kita dah pernah baca, kita dah pernah dengar, takat mana kita amal, kalau boleh kali ni kita tambah. Tapi kalau sebelum ni kita tak pernah dengar, hari ni baru first time dengar hadis Rasulullah SAW bab ni, kita insaflah, kan? Dan kita akan buat, insya-Allah, ya. Itu antaranya. Jadi itu orang kata hadis Rasulullah, ayat Al-Quran ini adalah motivasi pada diri kita. Sebab Rasulullah kata, Allah tersebut apa sahaja yang kita buat tidak ada untung pun pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi untung tu pada kita. Allah bagi kita apa nikmat sekalipun, yang untung ni kita. Kalau kita solat, kita yang dapat pahala. Kalau kita angkat wuduk, kita yang dapat, ya, bukannya Allah. Ya, sebab itu Allah tak heran. Macam tadilah Rasulullah sebut, Allah tak heran pun kita nak buat banyak mana pun, tapi yang Rasulullah risau kita ni, takutlah kita tak darat. Begitulah, kan? Jadi insya-Allah, ya, kita cuba buat yang terbaik. Dan syarat sah wuduk ni ada beberapa. Yang pertamanya, mestilah orang yang berwuduk itu Islam, baru sah. Walaupun hari ni Ustazah nak sebut buat apa kat sini semua orang Islam, tapi kita kena faham. Ada orang, dia berkawan dengan orang yang bukan Islam, kan? Orang bukan Islam ni kadang setengah-setengahnya dia tanya, dia pun nak ikut kita buat. Kawan-kawan ni, ada yang lembut hatinya tu, kan? Dia suka buat. Berapa ramai yang kita dengar di sekeliling kita ini, ada bukan Islam, dia siap berwuduk, siap solat, boleh puasa, tapi agama tak nak tukar. Ramai. Sehingga ramai orang yang sanggup menerima, cakap nak buat masjid, nak buat sekolah, apa semua, kan? Boleh bagi. Banyak lagi bagi tu daripada orang Islam bagi. Kadang 10,000 tu main-main je, 10, 15,000, ada pernah 100,000, dia bagi je. Kita nak, dia kaya. Tapi buat masuk Islam tak. Siap cakap lah tu, kau doakanlah aku, kan? Bisnes berjaya, hidup baik dengan keluarga, dia orang baik. Tapi bab tu tak. Sebab itu syarat ni kena ada. Untuk mendapat yang tadi tu, kita berwuduk ini sekali bersihkan diri kita, bersih rohani sekali, dosa-dosa kita dihapuskan. Syarat tu nak dapat itu kena Islam, ya? Islam yang pertama. Yang kedua, memayis. Kalau anak-anak kecil yang belum memayis, walaupun ikut-ikut mak dia, ikut ayah dia angkat wuduk, dia tak dikira sebagai orang yang sah lah, ya. Kemudian yang ketiganya, mengetahui tentang cara berwuduk, bukan main sembrono je. Ya. Ikutlah nak buat kaki dulu ke, tak boleh. Kena tahu tata cara dia. Yang keempatnya, ketika sahnya ni, ketika kulit kita tidak ada benda yang menghalang daripada air itu kena pada kulit, ya. Kalau ada benda yang halang, contoh cat, ya, kita cat, tak kira cat pagar ke cat rumah ke, kan, terlekatlah cat itu, dan cat itu tidak boleh telus air dalam kuantiti yang banyak, ya. Kalau macam pernah juga, kan, kalau angin datang, cat tu dia datang kat kita, dia macam hujan sikit-sikit gitu, kan. Kalau boleh dibuang, buanglah. Tapi kalau sikit-sikit sangat, tak, ya, tak apa. Tapi kalau benda tu benda yang agak besar, contoh orang pakai kuitek, saya pun tak kerti nak baca. Cap kuku, inai tak apa. Cap kuku tu, kan dia bila dia cat, dia telah letak satu lapisan minyak di atas kukunya. Minyak itu dia tak telus air. Yang tu tak boleh. Maknanya syarat yang keempat ni, mestilah kulit kita ni yang anggota nak kat wuduk lah. Kalau anggota tu tak kena mengena pun, pakai plaster dekat perut, tak kena mengena tu, ya. Jadi kalau plaster tu duduk dekat sini, kalau luka tu tidak memudaratkan, air kena buka. Tapi kalau plaster tu letak plaster, tapi
juga kena air dia mudarat, dia ada cakap edah dia pula nak angkat wudu. Ya. Jadi kena anggota wudu ini tidak boleh dihalangi oleh air. Itu syarat yang keempat. Yang kelima, ya. Yes, sisi ikan. Kalau sisi ikan kan dia banyak jenis. Ada yang halus sangat kan. Kalau yang halus sangat, kalau tak banyak tak apa. Ya, tapi kalau yang tu boleh nampak, kita boleh nampaklah macam ikan merah, ikan yang besar-besar tu kalau ditutup. Itu tak boleh air, tak boleh telus. Maksudnya tak sah kita angkat wudu dengan keadaan dia ada di tangan kita. Jadi kena hati-hatilah, kena nak siang ikan tu. Lepas siang ikan tu memang kena ralik sikit lah. Duduk kat situ kopek-kopek dia, tengok betul-betul ya. Kaedahnya kalau katakan kita dah cek habis dah ni, kata habis cek dah lah, tak ada dah. Tiba-tiba kita dah wudu, dah solat apa semua, tengok ada rupanya. Dah duduk relax-relax, ada pula kamu tadi tengok tak ada dah. Kalau waktu solat itu masih ada, kena angkat wudu semula, kena solat semula. Angkat wudu tu macam mana? Kalau kita ni masih dalam keadaan berwuduk, masa tu kita ada wuduk ni, kan kita sedar tu kita masih berwuduk, just kopek, buang benda tu, jirus je air. Tak payah nak angkat semua daripada muka sampai semua tu basuh, tak payah. Kopek je dia, jirus air. Tapi solat kena solat semula sebab wuduk tadi tak sah, maka solat kita tak sah. Tapi kalaulah kita sedar tu waktu solat dah tak ada, ya, waktu solat dah tak ada, kita dah masuk waktu yang lain, masa nak angkat wuduk yang kedua tu barulah perasan, maka sahlah yang tadi. Sebabnya kita dah ikhtiar mula-mula tu, kita dah belik habis dah orang kata. Dan satu situasi lagi, kalau masa kita sedar itu masih dalam waktu solat, dalam waktu itu, dan kita dah habis wuduk, maka kita kena angkat balik semua sekali lah. Ya? Jadi ada 3 situasi itu kena faham. Ya? Jangan nanti kelang-kabut, payah-payah nak angkat wuduk lah semua. Islam tidak menyusahkan kita, tapi kita tak boleh ambil dia ringan. Ya? Okey. Kemudian yang kelima, tidak ada penghalang rasmi. Tadi penghalang yang mendatang, ya, macam kuitek ke apa benda lagi lah tadi tu. Ni yang kelima ni tidak ada penghalang rasmi, maksudnya orang perempuan dia dalam keadaan bukan uzur syar'i, iaitu bukan nifas, bukan haid. Kalau nifas haid, wuduk pun ada. Saya pernah dapat soalan, Ustazah boleh tak saya nak, sebab dah biasa amal sebelum tidur angkat wuduk, dia kata. Jadi sekarang ni saya period, saya nak angkat wuduk juga. Sebenarnya tak sah pun, ceritanya tak sah. Jadi tak payahlah habiskan air angkat wuduk, sebab kita tak dapat apa-apa. Ya, bagi kita orang Islam memang itu sangat kita titik beratkan, terutamanya perempuan lah, sebab memang khusus kelas kita ni memang untuk orang muslimat kan, untuk perempuan. Jadi kita kena tahu kita bukan haid, bukan nifas. Jadi dalam keadaan itu tak payahlah kita nak berwuduk. Ya. Kemudian yang keenam, selama melakukan proses wuduk, niat harus tetap ada. Maksudnya kita tak tukar niat pun. Masa kita angkat wuduk tu, kita contoh basuh muka, ya, basuh muka kita itu memang niatnya untuk berwuduk. Bukannya basuh muka kita itu niat nak cuci muka. Ya? Faham? Niat kita kena betul. First kita angkat tu bismillahirrahmanirrahim, memang kita niat tu nak angkat wuduk. Jadi sampai habislah. Bukannya masa tengah-tengah tu tengok kat cermin basuh muka, ambil sekali lah pencuci muka tu, bubur lah sekali lagi ni. Jadi tukar niat masa tu, tak boleh. Ya? Jadi wuduk tu dah tak sah. Jadi kena ulang balik.
Itu juga kaki. Contoh kita basuh-basuh kaki, nampak macam comok lebih kan. Kita pun basuh semula. Basuh kaki tu bukan niat nak wudu dah, niat nak bersihkan kaki tu pula. Jadi proses tu mestilah dalam proses niat itu, dalam proses ambil wudu itu mestilah berterusan. Ya. Kemudian yang ketujuh, air yang digunakan tu mestilah air mutlak. Itu syaratnya. Tak boleh air mustakmal, tak boleh air teh ke kan. Baru ni dah tak ada air, ikut kita kata asal ada air je lah kan. Tak boleh, kena air mutlak juga ya. Walaupun air yang mula-mula datang masa biasa tu kan, bila dah lama tak ada air, dia datang kan warnanya semacam je kan. Anak saya hantar, masa tu saya kat kampung ni, anak saya hantar, ni air ada dah, dia kata. Sebab mula-mula tu dia nak tumpang mandi. Saya ada bengkel menjahit, ada air dekat bengkel tu, sebab tu kawasan lain kan. Jadi dia ni boleh pinjam ni, nak mandi boleh lah. Sebab tak mandi, dia tengah anak-anak tak mandi, cucu-cucu tak mandi. Pergilah, saya kata tak apa, ambil je kunci tu kan. Lepas tu lepas esok tu dia nak pergi lagi, tapi dia beli air dah ada. Lepas tu dia pun, Umi tak jadilah, dia kata. Tapi air dah ada, dia kata. Sekejap tu atur rambut. Macam mana nak mandi ni? Air tu merah bukan semua. Nak kata kuning, bukan kuning. Nak kata merah, nyala taklah. Tapi macam air karat. Saya kata nasib awak lah, nak buat macam mana. Kan, heningkan dululah air tu. Walaupun air tu nampak macam tu, nak cerita pasal air tu kan. Walaupun air tu nampak macam tu, tapi selagi mana dia bukan air najis, bukan air mustakmal, dia adalah air mutlak. Sebab dia mungkin air tanah tu ataupun air yang disalirkan itu, sebab lama tak lalu ikut pipe tu, mungkin karat ke apa berada, bercampur situ tanah ke, masih boleh digunakan untuk berwuduk dan dia adalah air mutlak. Kecuali kita tahu yang kita belajar lepas lah. Kan kita dah belajar, tak payah belajar lagi kan. Air yang jenis-jenis air yang tak boleh tu, macam air musyammas, air mustakmal, air suci tapi tidak suci, tidak menyucikan. Air suci tapi tidak menyucikan, air teh suci lah, sebab tu kita boleh makan, kita boleh makan, kita boleh minum, tetapi dia tidak menyucikan ya. Itu tak boleh buka wuduk. Jadi syaratnya yang ketujuh ni, mestilah air tu air yang suci lagi menyucikan, maksudnya air mutlak. Kemudian 8, air itu haruslah mengalir masa kita angkat wuduk. Sebab itu saya kata tadi, kalau guna air satu botol kecil ni, kena tahu macam mana nak alirkan air tersebut. Ataupun kita pergi Mekah selalu pergi umrah ke, pergi haji ke, kalau pergi khusus mesti ada ustaz ke ustazah akan sebut, bawalah spray air, senang. Saya bukan kata benda tu salah ya, tapi kena tahu kaedah guna dia. Jangan ingat simply macam tu boleh guna ya. Contoh air dalam spray tu, syarat yang ke-8 ini mestilah dipenuhi waktu kita angkat wuduk, iaitu air mengalir. Nak mengalir macam mana ustazah? Air tu banyak tu je kan, sekali cuba mengalir lah, lepas tu habis kan. Tak, maksudnya masa kita spray, contoh nak basuh muka, kita spray muka kan, spray muka kita, sehinggalah kita sendiri dapat rasa air tu bergerak. Dia tak boleh kita spray-spray, kita rasa benda tu mengecik kat kita punya pipi ni, mengecik dalam, rasa dalam, tapi air tu tak ngalir, sekadar mengecik je, macam kita kena hujan tu, cup, macam tu je. Sebab itu saya selalu pesan, spray tu biar mengeliling muka kita tu, dan boleh rasa air tu ngalir. Tak kisahlah dengan di sini ke dengan di atas ya. Bila air tu air tu dah mengalir, letak tangan kita. Letak tangan kita, jangan angkat-angkat. Tangan kita ni sapu semua muka kita ni, sapu kan, celah-celah ni, respect tak lah kan, tak, semua sapu. Selagi kita rasa air tu tak kena semua, sini
jangan angkat tangan tu. Itu kaedah dia. Kalau once kita dah angkat tangan kita, kalau kita letak balik, air yang ada di tangan kita air musta'mal. Bila kita letak balik, dia dah jadi air musta'mal. Kita buat, kita dah bercampur. Ya? Jadi kena tahu kaedah tu. Begitu juga kalau kita ambil air mineral, kan? Pukul letak tangan, nak basuh muka ataupun jiruh kat muka. Kalau nak jiruh, pada-pada ada jiruh, jangan jiruh satu botol kan pula. Air kat tapak tangan ni, sikit. Air dah ada kan? Dia dah mengalir tadi. Mengalir dah ni. Letak dekat ni, dahi ke sini ke, jangan kat tangan. Sapu je. Sampai kita rasa puas hati. Tapi janganlah ambil masa sampai 10 minit pula. Kat muka je. Tak boleh lah, mana cukup lah. Agak-agaknya, tengok. Dan ingat, muka kita termasuk bawah dagu. Kita ada biasa buka tak apa. Kita ada dua ni. Kalau orang tu sihat sikit, macam saya ni kan. Dia nampaklah buat yang kedua tu kan. Kalau orang tu comel-comel, still boleh rasa. Pegang kita punya dagu, kita boleh rasa ni. Ya? Kita ada dua. Kita boleh double check kat belakang ni kan. Yang wajib ialah yang pertama. Yang belakang ni tak wajib. Ini sahaja yang depan ni. Sebab itu kita kalau pakai tudung, yang belakang ni kena tutup. Yang depan ni tak apa. Kalau kita pakai yang ada, kita pakai apa? Ada kikik, kadang sampai tutup habis kan. Itu tak ada masalah lah sebab tu tutup. Tapi kalau kita pakai macam saya ni, kena make sure bahawa yang belakang ni kena duduk di dalam. Tinggalkan yang depan saja. Ya? Sebab itu, kalau kita pakai tudung, ada orang cakap, selalu orang cakap kan, pakai tudung tak ikut syarak kan. Betul, kalau kita salah gaya dia, walaupun kita pakai tudung bulan, kalau kita tolak, sebab ada orang dia rimas, dia kata nak letak kat sini, so dia tolak. Yang ni adalah aurat. So, ini kena letakkan. Paling pun asing lah. Ya? Tapi kalau orang mampu untuk pakai yang ada tu, so okey. Begitu juga kita solat. Telekong kita kena hati-hati. Ada orang dia tolak sampai habis. Nampak sini tak boleh. Dia kena. Tapi ada orang sampai jaga sangat pula, sampai mulut kita tutup. Sampai habis semua. Betul. Ingat ya, kita ada, betul kita, sebab kita ada benda yang kita boleh. Masa kita sujud, benda apa yang kita kena sujud. Jangan sampai terlapik apa semua tu, kena jagalah. Nanti insya-Allah yang tu bab tu kita akan masuk nanti. Tapi nak cerita ni bab wuduk tadi, muka mestilah sampai sini yang kau wuduk. Ya, bawah dia juga. Begitu juga dengan kiri kanan. Ya, anak telinga kita tu kena masa kita basuh muka, bukan masa basuh telinga. Ya, sebab basuh telinga sunat, yang wajib ialah muka. Dan anak telinga itu sebahagian daripada muka. Jadi kena. Bahagian atas ni pula, lengkung dia mana? Anak rambut. Tapi kalau orang tu terlalu banyak anak rambut dia sampai dahi dia dah menutupi, maka anak rambut yang teruk-teruk sangat ni kalau terkeluar pun tu dimaafkan. Itu bagi orang yang sebab dahi paling kurang kita kena ada tiga jari kita letak. Itu dahi kita. Kalau orang tu jenis dahi yang macam saya ni memang sedaplah, boleh letak belakang pun. Tapi tak nampak lah tudung. Orang bijak. Ada orang yang memang comel je. Ya, sebab anak rambut dia banyak. So, letak je 3 jari. Maknanya melepas 3 jari tu kita okey lah. Ya, dan dia boleh, kalau masa dia sujud, pakai telekong tu, kalau dia ke bawah sikit, dia boleh sujud, masih lagi dahi dia boleh cecah tempat sujud. Itu dah kira sah. Okey? Sebab itu kita nak solat, jaga hati-hati ya. Dahi kita kena nampak sikit. Kalau tak full pun nampak sikit. Jangan sampai tutup sampai sini. Saya pernah jumpa pakai telekong macam ni. Ya? Dia kata takut nampak rambut. Ya? Tapi kita kena tahu syarat kita besar tu. Ya? Jadi
faham angkat wuduk tu air muka tu area mana ya. Dah habis pasal syarat sah wuduk tu. 8 syarat tu mesti dipenuhi lah ya. Ada apa-apa lagi nak tanya sebelum masuk? Yang kedua ni, masa wuduk ni ialah rukun dia. Rukun ni insya-Allah semua orang lepaslah. Kalau tak lepas yang ni, auzubillah lah. Kita dah umur berapa, solat dah berapa banyak kan. Ya. Yang pertama tu niat. Nak angkat wuduk mesti ada niat. Ni yang selalu bergaduh, nak niatkan mana. Okay. Orang kita ni kalau buat gaduh benda kecil ni dah seronok dah. Ya. Masa basuh tangan ke, masa basuh muka ke, macam mana? Itu pun satu hal dah. Satu hal lagi sebutannya tu. Sahaja aku angkat wuduk ke, sahaja aku ambil air semayang ke, sahaja aku berhadas kecil ke, angkat hadas kecil ke. Susah juga kita ni kan. Kalau buat tu, ya Allah, sampai masa-masa muka lah kan. Tak payahlah kita susah-susahkan diri kita. Janji kita niat. Maknanya waktu kita niat itu ialah kebanyakan jumhur ulama menyebut masa kita basuh muka. Sebab apa tak masa basuh tangan? Sebab basuh muka itu adalah rukun yang wajib yang pertama. Ya. Anggota pertama yang kita diwajibkan untuk membasuh ketika kita angkat wuduk. Sebab itu dah pada muka. Tapi katakanlah masa basuh muka tu tak ingat. Tapi tak ingat nak lafaznya lah. Tapi tadi tu niat tau. Masa pergi kat paip air nak angkat wuduk tu, tahu tak nak angkat wuduk? Tahulah kan. Mana sedar lah kita tu nak angkat wuduk. Itu niat lah namanya tu. Macam orang puasa. Puasa. Saya pernah teringat ada seorang dia call saya pukul 10 pagi. Bulan puasa Ramadan. 10 pagi dia call. Ustazah, nak tanya sikit pasal puasa ni. Tu boleh lah. Tapi segan lah Ustazah. Segan? Tak apa, tak ada orang dengar. Saya seorang ke. Handphone kan? Bukan buat loudspeaker pun. Tak apa, tanya je. Macam ni Ustazah. Macam ni. Macam mana? Cakap lah. Macam mana nak cakap Kalau susahnya saya kata, ni pasal apa? Pasal puasa. Kalau lama tu barulah cakap. Macam kita nak cakap je. Anggapkan akak bercakap. Akak tak nampak saya kan? Orang lain pun tak ada. Tak ada orang kat rumah tu kan? Tak ada. Saya sorang-sorang. Ustazah. Dah sorang apa? Dah malu je cakap. Ustazah kan dah kenal. Hari selalu jumpa kat kelas kan? Tu yang malu tu. Kalau malu tak payah malah saya kata macam mana saya nak jawab, saya tak tahu soalan. Lepas tu dia pun macam ni malam tadi. Kenapa? Dengan suami lah. Dah tu. Alah cakap, akak apa dah malu? Semua orang macam tu. Saya kata bulan puasa malam je lah. Saya kata macam tu lah dia kan. Dia gelak-gelak. Lepas tu, tu lah Ustazah. Boleh ke saya lupa Ustazah tahu tak? Saya tak mandi wajib. Sekarang sedangnya dia. Sekarang dah lah baru sudahnya. Tapi jangan ya saya puasa. Saya kata puasa, okey. Sekarang ni masa akad sahur tadi. Akak tak ingat kan? Tak okey. Akak masa akak bersahur akak solat subuh tadi. Saya solat Ustazah. Saya solat macam biasa. Dah ingat? Tak ingat lah tu dia tanya Ustazah ni dah risau ni. Dia kata, macam ni. Kalau tak ingat, Allah maafkan. So, habis cerita. Sekarang akak dah pergi mandi belum? Dah, kata baru siap. Lagi nak tanya Ustazah ni. Nak tanya puasa ni boleh terus ke tidak? Subuh saya tadi macam mana? Subuh dimaafkan. Dah selesai. Tak payah nak qada apalah. Puasa ni boleh diteruskan. Sebab akak dah mandi kan? Sebab bukan syarat dia mandi tu mesti sebelum matahari naik. Kan?
Tetapi mesti sebelum zuhur. Itu kena ingat. Ini solat, ini puasa wajib, puasa Ramadan, bukan puasa sunat ya. Sebelum zuhur. Jadi sahlah, puasanya sah, solatnya sah. Tapi nak jadi cerita kan, ada orang, yalah, bukan kita nak kata kat akad tu je, ramai orang. Dan saya pernah dengar ada orang bila macam tu, dia terus batalkan puasa dia makan relax. Sebab apa? Dia kata dia dah lupa nak mandi. Ilmu mesti ada. Benda ni nampak simple, tapi benda ni lah yang akan menyekat kita daripada kita mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita tak ada ilmu. Benda tu sikit je. Kan? Tambah ilmu dah tahu, kita lega, orang kata kan. Kita buat. Bukan sengaja. Kalau sengaja relax, dah malah aku sejuk lah paginya nak mandi pula. Kan? Tak payah lah. Kan? Kat wuduk air sikit je, nak mandi satu badan. Dia fikir macam tu, itu memang cari nahas lah orang kata kan. Itu cari dosa, bukan dapat pahala. Jadi benda ni agak simple, tetapi kalau tak ada ilmu memang hancur sudah orang kata kan. Hancur. Jadi alhamdulillah. Jadi niat tu, jadi bab niat ni macam puasa lah juga. Itu satu hal tadi, satu jenis. Yang satu jenis lagi ni kata puasa lupa nak niat, tapi dah bagai-bagai dah. Dengan bangun sahur ya, masak sahur, makannya 3-4 jenis lauk kan? Puasa lah dia. Lepas tu siang tanya, Ustazah saya tak niat lah malam tadi, macam mana puasa saya? Tanya sahur bangun tak? Bangun. Kalau hari biasa rajin tak nak bangun pukul 4 pagi? Tak kan? Mana dah ada niat dah tu. Cuma dia tidak melafazkan niat itu secara berayat lah orang kata kan. Saja aku puasa, tak ada. Tapi niat tu dah ada. Begitu juga kat wuduk. Sebenarnya niat tu dah ada lah. Kalau kita pergi pancung, ataupun kita kata apa, pergi kat payah, nak pergi kat wuduk ni, kita kata, maknanya kita ada niat dah. Cumanya lafaz kita itu disunatkan waktu bila. Tapi kalau dah terlupa macam lafaz tu tak sebut, tetap dia sah kat wuduk tu. Tapi kalau tanya ustaz-ustaz kitab kuning, mungkin tak sah lah. Faham? Orang dulu-dulu kalau yang belajar pondok-pondok ni biasanya kan dia rigid, mesti ni. Sebab tu kita kalau belajar, contoh juga nak solat zuhur, masuk dah waktu zuhur, kita pergi Allahu Akbar kan, Allahu Akbar, kita pun solat. Kalau ikut kan mesti ada niat di dalam Allahu Akbar, kita mesti ada niat nak solat. Tapi niatnya itu yang pentingnya ialah kita nak solat wajib kan, bukan nak solat sunat, solat wajib. Tapi kita tak sebut zuhur, asar, maghrib, tak sebut. Ada setengah ulama kata okey, tak ada masalah ya, ada setengah ulama kata tak boleh. Kalau orang lama-lama dia kata tak boleh lah, sebab dia kena sebut tu zuhur, asar tu. Tapi bagi kebanyakan ulama yang membahaskan benda ni, sebenarnya boleh tak sebut, boleh tak sebut pun boleh. Sebab kalau tak sebut pun dia panggil uruf. Time kita solat tu ialah kan time zuhur, memang solat zuhur lah. Tak ada orang solat zuhur tu dalam sakit. Sebab cumanya kalau kita solat jamak, kita musafir, yang tu kena qasar. Sebab dia ada dua kan, solat zuhur, solat asar. Yang mana dulu, yang mana kemudian. InsyaAllah yang tu nanti bab tu kita detailkan lagi kalau mau kita panjang. Jadi niat ni kena ada lah waktu kita akan wuduk. Kemudian yang kedua basuh tangan, basuh muka ya. Yang tu kita panggil tadi rukun dia ya. Rukun yang pertama niat, rukun yang kedua basuh muka, rukun yang ketiga basuh dua tangan hingga dua siku yang tadi tu. Kemudian menyapu ke bahagian kepala, ni bukan basuh, sapu. Jadi tak payahlah diletakkan ke bawah paip air ya. Ambil jari setakat mana yang boleh lekat, kita sapu. Kemudian tertib ya. Tertib tu maksudnya tak boleh kita basuh kaki dulu, baru kita nak basuh tangan, baru nak basuh muka. Tu tak boleh. Tertib tu
Basuh muka, basuh kepala, basuh lengan, basuh kaki. Ya. Itu yang dikira sebagai kata rukun. Ada berapa rukun? Ada 5 Jangan salah pula. Ada 6. Dengan tertib sekali. Tertib termasuk dalam rukun. Niat, basuh muka, basuh lengan, basuh kepala, basuh kaki. Tertib. 6. Ya. Tapi tak apa, tak ingat bilangan 1, 2, 3 pun tak apa, tak ada masuk besok. Kita bukan budak sekolah kan. Janji kita sendiri faham. Kita ambil sikit lagi, satu je tajuk lagi, iaitu sunat dia. Sebelum berakhir untuk hari ini. Ya, sunat pula. Yang tadi tu rukun, yang mula-mula tadi wajib kan. Lepas tu rukun dia, lepas tu ni sunat dia. Apa yang perlu kita buat waktu kita ambil wudu ini supaya boleh menambahkan pahala kita? Yang pertamanya ialah baca basmalah. Boleh je. Kalau kita pergi-pergi kita tak baca pun boleh je. Pergi saja terus. Ambil air terus basuh muka. Tak ada bismillah, tak ada. Tak. Bukannya syarat sah dia. Jangan gaduh lagi. Ni kenapa pula tak ada auzubillah, kenapa ada bismillah je? Benda tu semua sunat. Tapi lebih baik buat. Yang pertama. Yang kedua, basuh apa-apalah, basuh ni semua 3. Itu sunat. 3 kali itu adalah sunat. Sebab itu bila air tak ada, cukup dengan sekali. Yang saya kata tadi, bubuh air itu, tangan tu tak payah. Kalau nak buat 2 kali macam mana? Kalau katakanlah nak buat style tadi tu, air sikit tapi nak buat 3 kali. Yang jadi tak mustakmal macam ni. Mula-mula yang pertama, sapu kan? Semua sekali. Lepas tu, untuk kali kedua, bubuh air lagi. Bubuh sekali lagi. Itu jadi kedua. Tapi yang saya kata jadi mustakmal tu macam mana? Bubuh air yang pertama, lepas. Lepas tu tangan ni tak bubuh air apa-apa, tangan ni juga pergi letak. Faham? Saya dah agak dah. Mesti ada yang rasa macam confused kan? Lepas tu saya kena tekan. Acak-acak kali saya pernah orang tegur saya, Ustazah, tak payahlah belajar benda ni, tajuk ni macam budak-budak sekolah je kan. Balik-balik cerita benda tu. Tapi saya kan, setiap kali saya pergi kelas, saya rasa mesti ada orang yang confused. Lepas tu bagi saya suka tekan-tekankan. Sebab benda ni bergantung sangat rapat dengan kita punya ibadah. Sebab takut sangat bila Rasulullah sebut ada orang meninggal nanti jumpa dengan Allah, sangat banyak dia bersolat di atas dunia ni, tapi akaun dia zero. Auzubillah min zalik. Itu saya takut. Sebab tu kita benda ni kena mati. Bukan kita nak takut-takut kawan mesti gini. Tak. Kita kalau kita tahu mudah je. Betul tak? Dan orang kena kita macam mana pun kita okey lah, sebab kita dah ilmu, kita tahu. Kita buat dia betul lah macam tu. Okey. Jadi yang 3 tu sunat Rasulullah kata. Jadi kalau kita ada air mampu, kita buatlah 3 kali. Basuh muka 3 kali, basuh tangan 3 kali. Tapi kalau kita rasa air tak ada, pandai-pandailah buat sekali tu, kena betul-betul, kenalah semua rata. Lepas tu satu lagi, 3 kali kita itu bukan 3 kali yang membazir airnya. Orang lain sekali dia tu, orang lain dia boleh 3 kali. Macam tu. Buka air ni kalau boleh yang maksimum sekali tu. Itu yang sudah jangka wuduk, baju lencun. Pasal tak ada orang yang macam tu? Tak boleh. Cukup je sekadar air tu boleh lalu, kita tadah air tu tak kecil-kecil. Itu di apa? Sangat-sangat diperhalusi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab pernah berlaku seorang sahabat ni dia pergi angkat wuduk, Rasulullah tegur dia. Rasulullah kata,
Dia pelik lah kan, air tu banyak tu tak sah ni kan. Dia guna lagi banyak. Sebenarnya Rasulullah nak cakap dengan dia, jangan guna air banyak sangat, cukuplah dengan sikit pun tapi rata. Macam tu. Rasulullah kata kamu ni tak boleh membazir. Macam tu. Jadi kalau membazir, Rasulullah kata sehingga dianggap membazir kalau kita duduk dalam sungai sekali pun angkat wuduk. Rasulullah kata payah juga kalau kita tak faham maksud Rasulullah tu. Sebab air dalam sungai kan mengalir macam tu. So macam mana kita nak sukat membazir tu? Kalau kita hari ni guna pipe, okey lah. Kita tahu kalau buka besar, kalau air tu banyak sangat, satu gayung satu kali. Contoh, satu gayung tu satu kali basuh muka. So 3 kali kena 3 gayung. Itu membazir namanya, sebab banyak sangat guna air kan. Tapi Rasulullah ni sampai dia cakap ada orang duduk di sungai pun boleh membazir. Macam mana kita nak faham betul-betul apa yang Rasulullah maksudkan? Maksudnya, walaupun kita duduk dalam sungai tu, janganlah kita berendam tu, basuh muka ni selama-lamanya. Itu macam saya kata tadi lah, sekali basuh muka nak suruh dia rata tu sampai 10 minit. Betul je. Membazir lah tu namanya. Macam tu lah. Duduk dalam sungai yang banyak tu, mana walaupun dia banyak air, tapi sekadarnya lah, secukupnya. Macam tu. Kemudian yang ketiga, sunatnya ialah bersiwak ataupun bersugi, ataupun kita kata gosok gigi. Gosok gigi, bersiwak ataupun bersugi ni bukan semestinya menggunakan ubat gigi dan berus gigi. Maknanya cucikan mulut kita tu sebelum kita baca kaedah lah kan. Sebab tu ada orang yang guna kayu sugi, ada orang guna berus gigi, ada orang guna yang kumur-kumur tu. Janji dia membersihkan mulut dia dahulu, barulah dia mula angkat wuduk. Rasulullah kata apa? Sunatnya ini, sehingga sunat tu Rasulullah kata kalau tidak kerana takut memberatkan umat dia, disuruh bersugi setiap kali nak angkat wuduk. Maknanya besar pahala tu kalau kita bersugi, buat sunat bersugi ni sebelum angkat wuduk. Tapi Rasulullah kata dia tidak memberatkan. Maksudnya Rasulullah tidaklah mewajibkan. Maknanya dia jatuh sunat. Siapa buat dapat pahala. Kemudian yang ketiga, yang seterusnya berkumur 3 kali. Kumur pun 3 kali. Sebab mulut kita kan. Itu pun sunat. Kemudian yang seterusnya istinsak 3 kali, iaitu masukkan air dalam hidung pun 3 kali. Itu pun sunat. Maksudnya yang ni kumur dia jatuh sunat. Dan kalau buat 3 kali, sunat tu berganda lagi. Faham tak? Sebab dia bukan wajib muka, dia bukan berkumur. Tadi basuh tangan 3 kali, itu sunat. Kemudian yang sunat yang seterusnya menyela-nyelakan jemari tangan. Kita akan wuduk, kan kita basuh-basuh, nak basuh dengan ni. Basuh yang pertama tu memang sunat lah. Yang pasal menyela ni, waktu kita akan wuduk kat lengan ni lah. Kan? Sini ni kita sela, maksudnya air tu kita buat macam ni, jari kita. Lalu kan, ada orang dia ambil macam ni, macam tu je kan. Tapi Rasulullah dia kata buat macam ni dapat sunat. Menyelakan tangan, jemari. Kemudian membasuh anggota wuduk 3 kali tadi saya dah sebut. Kemudian seterusnya jimat dalam menggunakan air pun sunat. Jadi air tu nanti balik tak payahlah buka usur-usur. Tapi janganlah mentah-mentah lah kata jimat air. Duduk situ pula lama. Sebab apa? Nak tunggu air penuh ni nak masuk muka. Kalau memang air tu macam tu, terpaksa lah kan. Tapi ni air tu besar. Tapi sebab jimat kata dah membazir waktu pula. Tunggu kan. Pada patut lah kata kan. Kemudian yang seterusnya, melebihkan basuhan yang diwajibkan. Apa maksud dia? Kalau kita baca tajuk ni, baca kitab, tak ada guru,
Kita pun nak pening. Apa maksud dia? Tak ni kata tak boleh lebih, ni boleh lebih pula. Yang ini melebihkan basuhan yang diwajibkan. Itu maksudnya, contoh kita basuh lengan. Yang melebihkan itu ialah anggota badan kita. Kan dia kata ilal marafi', sampai ke siku saja. Kan kita basuh lebih sikit pada siku. Ada kita basuh atas ni sikit. Tapi tak payahlah sampai ke pangkal lengan ni. Lebih sikit. Sebab apa Rasulullah kata, ketika kamu datang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti, kamu akan bawa anggota badan kamu yang bersinar-sinar bagi orang yang angkat wuduk dia sempurna dan juga melebihkan basuhannya. Bukan lebih air, lebih anggota badan. Kalau kita basuh kaki, kan dia takat buku lali je. Lebihkan sikit. Basuh muka, lebihkan sikit. Maksudnya basuh muka lebihkan sikit. Bolehlah nak basuh yang bawah-bawah ni sikit, atas. Jadi make sure. Kalau bila kita dah lebih, alhamdulillah lah, yang asal tu dah kena lah kan. Pelik lah pula kalau macam basuh hak ni tak cukup tapi lebih kat sini. Pelik lah. Pelik lah tu kan. Ini tak. Kira dah alhamdulillah kan. Bila kita lebih tu, maknanya kita sudah melepasi yang wajib itu. Itu tidak dikira sebagai membasuh. Kemudian sapu telinga, depan, dalam dan belakang. Maksudnya bukan curah air dalam telinga. Sebab saya kata dalam. Dan luar dan dalam. Luar maksud belakang ni. Dalam tu bahagian depan ni. Tapi bukan dalam telinga. Jangan silap faham pula. Kan nanti balik-balik buat jenuh pula pergi hospital. Susah lah pandai-pandai ni. Kan? Tak boleh ya. Kemudian yang seterusnya menyapu belakang tengkuk. Atas ni pun sunat juga. Ada setengah ulama kata sunat, ada setengah ulama kata tak ada apa-apa. Jadi sapu kat mana-mana boleh. Tapi biasanya kalau sapu pun tak ada membazir pun. Kan, sapu je, bukan basuh, sapu. Kemudian mualat. Yang seterusnya sunat tu ialah mualat. Mualat ni maksudnya berturut-turut. Kita tak berhenti macam dah basuh muka, berhenti sekejap, relax, pergi sambung balik. Tak, maknanya berterusan. Kita buat tu sampai habis, terus macam tu. Itu panggil mualat. Kemudian berdoa setelah selesai wuduk. Doa lepas angkat wuduk juga adalah sunat. Kita insya-Allah lah ya, saya baca satu hadis sebagai penuntut daripada Rasulullah SAW tentang orang yang membaca doa selepas angkat wuduk. Sesiapa di antara kamu yang berwuduk lalu menyempurnakan wuduknya, kemudian dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, illa futihat lahu abwabul jannah samaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Rasulullah kata, sesiapa di antara kamu yang lepas wuduk dia baca la ilaha asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan seterusnya lah dengan doa-doa itu. Rasulullah kata illa futihat lahu abwabul jannah, di mana maka Allah akan membuka pintu syurga yang lapang baginya, dan dia boleh masuk dari pintu mana sahaja yang dia kehendaki. Banyak pintu Allah bukakan sebab baca doa lepas wuduk. Sebab ada orang dia punya logat dia tu logat, orang tengah kata logat sebut gaduh kan orang rasa tak faham pula. Gaduh pun logat pun gaduh.